Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Alhamdulillah, insya-Allah hari ini kita akan belajar bersama-sama Pendidikan Islam tahun 3. Anak-anak, perhatikan gambar selepas ini dengan di manakah negara ini? Betul. Gambar ini menunjukkan di negara Mekah. Okey. Perhatikan gambar kedua ini. Mereka adalah masyarakat Arab. Betul. Jadi ini berdasarkan gambar yang kita tunjukkan tadi, apakah yang kita akan belajar hari ini berkenaan dengan apa? Nabi Muhammad SAW dan masyarakat Mekah. Okey, baiklah. Pastikan di tempat anak-anak bersedia dengan objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan hari ini. Pertama iaitu, di akhir sesi pembelajaran ini, murid dapat mempelajari tentang kepribadian dan tingkah laku Nabi Muhammad dalam menghadapi penentangan masyarakat Mekah, merumuskan kepentingan mengamalkan akhlak Nabi Muhammad dalam kehidupan bermasyarakat dan menjadikan Nabi Muhammad sebagai ikutan. Okey, kriteria kejayaan di akhir sesi ini apabila murid dapat menghuraikan kepribadian dan tingkah laku Nabi Muhammad SAW, sekurang-kurang dapat menyatakan satu contoh bagaimana Nabi dalam menghadapi penentangan terhadap masyarakat Mekah. Yang kedua, murid-murid dan sekurang-kurangnya dapat menyatakan satu contoh tentang kepentingan mengamalkan akhlak Nabi Muhammad dalam kehidupan masyarakat dan menjadikan Nabi Muhammad sebagai ikutan dalam kehidupan bermasyarakat. Lihat kisah masyarakat Arab Jahiliyah. Ketika itu hidup berpuak-puak dan berpecah belah. Pergaduhan dan peperangan sering tercetus antara kabilah kerana merebut harta kuasa. Pada zaman dahulu, sebelum Nabi Muhammad SAW dilantik, masyarakat Arab semakin bertambah di Mekah. Dan di Mekah, mereka mempunyai kabilah adalah suku-suku kaum. Contoh dia seperti di Sarawak. Sarawak ada Melanau, ada Iban, ada Bidayuh. Tapi semuanya adalah manusia. Begitu juga di Arab dan di Arab. Walaupun mereka berbangsa Arab, tapi mereka mempunyai suku-suku kaum. Inilah yang menyebabkan salah satu sebab kenapa Allah memutuskan seorang Nabi dan Rasul yang mulia ke atas di muka bumi ini. Okey, lihat gambar ini adalah menunjukkan contoh berhala. Kehidupan masyarakat Arab ketika itu menyebutkan Allah SWT dengan menyembah berhala. Mereka tidak lagi menyembah Allah SWT seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Mereka lebih percaya kepada berhala dan mereka percaya bahawa berhala adalah tempat memohon pertolongan. Mereka juga percaya kepada perkara khurafat, iaitu perkara karut, dongeng dan tahyul. Kalau disejarahkan, mula-mula bangunan yang dibina adalah Kaabah. Namun setelah masyarakat jahiliah semakin banyak berhala-berhala yang dibina di sekitar Kaabah. Setelah pembukaan kota Mekah, maka Nabi Muhammad SAW dan para sahabat telah menghapuskan berhala di sekitar Kaabah. Sebab tu kalau kita tengok tadi, gambar yang pertama tadi adalah Mekah yang cantik dibina masjidnya kan. Kehidupan mereka suka minum arak, berjudi, berbohong dan menini nasi. Mereka juga membunuh anak perempuan. Sebagai contohnya, cerita mereka berpandangan bahawa anak perempuan ini membawa sial. Lalu mereka akan menanam anak-anak perempuan atau membunuh anak-anak perempuan ini sejak daripada kecil lagi.
Mereka percaya bahawa anak lelaki itu adalah membawa tuah dan memberi keuntungan kepada keluarga. Jadi arak itu adalah sinonim dalam kehidupan masyarakat masyarakat Arab Jahiliyah. Namun bagaimana Allah telah mengharamkan arak secara berperingkat melalui kisah-kisahnya tersendiri supaya masyarakat Arab Jahiliyah tidak terkejutlah dan mereka dapat menerima kenapa dan alasan Allah mengharamkan arak. Begitu juga dengan bagaimana Allah mengharamkan judi dan menilik nasib, kerana menilik nasib ini akan menyebabkan orang itu berputus asa dan hanya menunggu takdir sedangkan Allah memberi pilihan kepada kita untuk melakukan kebaikan ataupun keburukan. Kebenaran Nabi Muhammad SAW sebelum menjadi Rasul. Okey, yang gambar ni menunjukkan apa? Betul, pasal. Okey, kisah iaitu pribadi yang pertama adalah sifat amanah. Okey, sifat amanah ini kita dapat lihat bagaimana terkenal dengan sifat amanah sehingga diberikan kepercayaan menguruskan perniagaan Khadijah. Kalau sebelum Nabi Muhammad SAW memperdagangkan barang sejak Khadijah mempunyai saudagar-saudagar lain. Namun begitu, selepas Nabi Muhammad SAW memperdagangkan barang-barangan dagangan, barang dagangan tersebut membawa keuntungan yang sangat lumayan. Sangat untunglah. Jadi hal ini kerana sifat kepribadian Nabi Muhammad SAW yang amanah, menjual barang-barang dengan jujur. Jadi orang suka membeli dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW pun menyenaraikan atau memberikan maklum balas kepada Khadijah. Dia tidak tipulah. Maksudnya walaupun itu barang Khadijah dijual dapat untung banyak, tapi dia jujur, dia beritahu kepada Khadijah bahawa ya Khadijah sekian-sekian harga. Itulah bila kita berniaga, kita kena berniaga dengan amanah, melakukan kerja dengan amanah. Okey, sifat yang kedua adalah sentiasa bersikap benar dan adil. Bagaimana sikap Rasulullah? Iaitu apabila Nabi Muhammad SAW tidak pernah berbohong dan pilih kasih. Sifat terpuji ini menyebabkan baginda diberi kepercayaan mengadili perbalahan antara kabilah ketika meletakkan Hajarul Aswad. Okey, baiklah anak-anak. Pernah satu ketika apabila Mekah banjir. Apabila Mekah banjir, maka runtuhlah Kaabah. Maka ketika itu mereka bersepakat untuk membina semula Kaabah. Namun demikian, Hajarul Aswad hanya satu saja dan mereka berebut-rebut, kabilah berebut-rebut untuk meletakkan Hajarul Aswad di tempatnya, tempat asal lah. Jadinya pada ketika itu berlakulah perbalahan. Datanglah Rasulullah SAW menyelesaikan, dan mereka percaya bahawa Nabi ini akan bersikap adil, tidak pilih kasih. Lalu Nabi pun membentangkan serban baginda dan meletakkan Hajarul Aswad supaya semua ketua-ketua kabilah dapat memegang setiap penjuru serban tersebut. Lalu Nabi Muhammad SAW meletakkan Hajarul Aswad ke tempatnya. Di situ dia lihat bahawa semua ketua-ketua kabilah merasakan puas hati terhadap sikap yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Seterusnya, yang ketiga, iaitu tidak suka membuang masa. Bagaimana tidak sikap Nabi Muhammad SAW? Tidak membuang masa. Sejak kecil lagi, hidup baginda terisi dengan perkara yang berfaedah. Baginda sangat rajin membantu Halimatus Sa'diyah. Siapakah Halimatus Sa'diyah? Ibu susuannya mengembala kambing.
anak-anak, inilah contoh yang patut kita ikuti. Sebagai contohnya pada zaman keadaan pandemik sekarang, kita bantu ibu-ibu, ibu bapa yang berada di rumah, sama ada tong sampah, buang sampah, kemas buku kita, kemas meja selepas makan, susun kasut, ataupun bagi yang membela binatang, kita boleh bagi binatang tersebut makan. Kita rawat binatang tersebut. Dapat pahala banyak anak-anak berbuat baik dengan binatang. Itu contohnya. Seterusnya adalah penyantun. Bagaimana sifat penyantun Nabi ni? Baginda sentiasa bermanis muka dan berlemah lembut dalam percakapan. Sikap baginda ini sangat disenangi dan dihormati ramai. Baginda juga terkenal dengan sifat pemaaf dan dermawan. Kisah ni anak-anak, kita dapat tahu apabila satu contoh kisah, iaitu seorang buta, nenek buta. Tapi nenek buta ni selalu bermaki-maki Nabi. Sedangkan setiap hari Nabi lah yang menyuapkan makanan ke mulutnya, membawa makanan ke mulutnya setiap hari. Tapi dia tidak tahu itu adalah Nabi. Nabi, pemaafnya Nabi, sehingga kan tapi nenek ini tidak Islam lah anak-anak. Tapi bagaimana baginda berbuat baik terhadap orang bukan Islam, walaupun orang bukan Islam itu tidak baik kepadanya. Sehinggalah Nabi wafat, lalu Abu Bakar berganti ke tempat Nabi untuk memberi makan kepada orang tua tersebut. Orang tua tersebut hairan, kenapa hari ini dia merasakan suapan yang diberikan lain. Kalau sebelum ni lembut, dia rasa makan, penuh kasih sayang. Dia bertanya kepada orang tersebut, "Hai anak budak, siapa kamu? Kamu bukan orang yang selalu memberikan aku makan." Lalu Abu Bakar menjawab, orang tersebut telah meninggal, telah wafat. Jadi siapakah mak dia? Lalu Abu Bakar berkata, dia ada Rasulullah SAW. Lantas nenek tua tadi yang mata buta tadi, dia terus memeluk Islam. Itulah kisah. Kepribadian Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi penentangan masyarakat. Bagaimana Nabi menghadapi masyarakat Mekah? Pertama adalah sabar dan tabah. Abu Lahab, iaitu bapa saudara Nabi Muhammad SAW, dan isteri kepada Abu Lahab menentang dakwah baginda. Mereka mengenal Nabi Muhammad SAW sebagai pendusta. Namun baginda tidak patah semangat dan sentiasa berbuat baik kepada mereka. Inilah contoh yang kita patut contoh Nabi. Sebagai contoh pada hari ini, walaupun kita tidak dapat pergi ke sekolah, kan? Tapi sebagai seorang pelajar, kita kena tetap bersemangat untuk belajar dan berbuat baik kepada sesiapa sahaja. Yang kedua adalah berpendirian teguh. Nabi Muhammad SAW ditawarkan harta yang banyak jika menyembah berhala. Pada ketika itu, ketua-ketua kabilah, orang-orang kaya-kaya raya ni hairan, kenapa Nabi ini mengajak mereka untuk menyembah Allah SWT. Mereka berfikir, mungkin Nabi ni tidak cukup duit. Jadi Nabi pun ditawarkan dengan harta yang banyak. Dan mereka tahukan, Muhammad, sekiranya kamu menyembah berhala, kami akan berikan harta, pangkat. Tapi Nabi baginda menolak tawaran tersebut dengan tegas dan meneruskan dakwah dengan cekal. Bukan sahaja harta, bahkan mereka merasakan, mungkin Nabi Muhammad ini kecewa kahwin dengan perempuan yang sudah janda. Khadijah kan dah janda, sudah kematian suami. Jadinya mereka menawarkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perempuan yang cantik. Tapi baginda menolak tawaran tersebut kerana tegas dia pendirian teguh kepada Allah SWT dalam meneruskan dakwah. Inilah yang sifat yang kita patut contohi. Sekiranya ada yang datang kepada kita menawarkan ribuan ringgit, jutaan ringgit untuk menjual
menjual kerakyatan ke, ataupun menjual Sarawak ke, menjual jadi kita kena tegas, kena menjaga negara kita ni dengan baik ya. Merancang Nabi Muhammad ketika nak diserang oleh penduduk musyrikin Mekah. Pada ketika itu Nabi Muhammad telah meminta Sayyidina Ali untuk menggantikan tempatnya, lalu mengajak Sayyidina Abu Bakar untuk menemaninya ke Madinah. Pada di perjalanan mereka bukan berdua sebenarnya. Mereka ada seorang lagi teman, iaitu yang dibawa oleh Abu Bakar, iaitu penunjuk jalan dan wanita. Baginda diperintahkan oleh Allah SWT berhijrah ke Madinah ketika Abu Jahal dan sekutunya merancang membunuh Nabi Muhammad SAW. Baginda memilih jalan ke selatan untuk ke Madinah, walaupun Madinah terletak di utara. Pelik kan? Madinah di utara. Sebaliknya Nabi bergerak ke selatan untuk mengidupkan musuh. Sesampai di Madinah, baginda merancang usaha dakwah yang lebih luas dengan membina sebuah masjid terlebih dahulu dan mempersaudarakan di antara Muhajirin dan Ansar. Hebat bukan Rasulullah? Jadinya anak-anak, dalam kehidupan kita kena bijak merancang supaya kita beroleh kejayaan. Okey. Tajuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kesayanganku dan ikutanku. Ya Rasulullah, mengenangmu, menjejaki sirahmu, membuatkan kami rindu padamu, mengagumi kepribadianmu, menyanjungi akhlakmu. Wahai kekasih Allah, ketenangan, ketabahan, kesabaran dan pekertimu, inspirasi hidup kami. Dirimu sebagai ikutan dan teladan. Wahai Rasulullah, kami amalkan akhlakmu yang mulia. Pasti disayangi ibu dan bapa, disenangi guru, rakan dan taulan. Permusuhan dapat dihindarkan, hidup aman dan damai. Rahmat Allah memayungi kami. Jadi itulah sajak Rasulullah, kesayanganku dan ikutanku. Jadi rumusannya, kita hendaklah meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW supaya hidup kita bahagia dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mestilah jadikan akhlak Nabi itu sebagai teladan kita. Jadi tak sedang bilik darjah. Okey, anak-anak diminta untuk menghasilkan video deklamasi sahaja seperti contoh selepas ini ya. Pastikan wanita dan lelaki menutupi aurat ketika menyediakan video tersebut. Ini adalah Nur Ilham Syamina yang telah mendeklarasikan sajak dan mengupload di YouTube. Anak-anak boleh tekan link di atas untuk menonton video deklamasi sajak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kesayangan dan ikutanku. Terima kasih kerana menonton. Taufiq wa hidayah. Menjejaki sirahmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengagumi kepribadianmu, menyanjungi akhlakmu. Wahai kekasih Allah, ketenangan, ketabahan, kesabaran dan pekertimu, inspirasi hidup kami. Dirimu sebagai ikutan dan teladan. Wahai Rasulullah, kami amalkan akhlakmu yang mulia. Pasti disayangi ibu dan bapa, disenangi guru, rakan dan taulan. Permusuhan dapat dihindarkan, hidup aman dan damai. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.